Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azimah binti Muhammad Izzah, bernombor metrik TB12019, ingin membuat pembentangan yang bertajuk Penghayatan Al-Quran. Terdapat 4 surah yang telah ditugaskan untuk saya bentangkan. Untuk surah pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Terjemahannya, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk. Untuk tafsir ayat surah Al-Baqarah ayat 43, perintah solat bertujuan untuk memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah semata. Sedangkan perintah zakat untuk menyucikan hati dan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk rukuk bersama orang yang beriman kepada Allah. Artinya seorang Muslim harus beribadah dengan ajarannya. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang tidak mengenal pergerakan rukuk. Untuk asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 43, ayat ini diturunkan kerana Allah memerintahkan ahli kitab untuk mengerjakan solat bersama Rasulullah SAW. Allah juga memerintahkan kepada ahli kitab untuk mengeluarkan zakat, iaitu dengan menyerahkan kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fudallah meriwayatkan Al-Hasan Al-Basri berkata, pembayaran zakat ini merupakan kewajipan yang mana amal ibadah tidak akan manfaat kecuali untuk menunaikannya dan dengan mengerjakan solat. Selain itu, Allah juga menyuruh mereka untuk rukuk bersama-sama orang yang rukuk dari umat Rasulullah SAW. Untuk pengajaran ayat, kita hendaklah menunaikan solat yang telah ditetapkan kerana ia sudah menjadi kewajipan kita sebagai umat Islam untuk memenuhi rukun Islam. Yang kedua, kita wajiblah mengeluarkan zakat kerana ia merupakan kewajipan fardu ain yang telah diwajibkan ke atas umat Islam di muka bumi ini. Kewajipan yang dilaksanakan di bulan Ramadan bertujuan membersihkan dan menyucikan jiwa mereka yang berpuasa daripada perkara yang sia-sia dan membantu fakir dan miskin mempersiapkan diri menyambut hari raya. Untuk surah kedua, surah An-Nisa ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tuqsitu fil yatama fankihun ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولون. Untuk tafsir ayat, poligami merupakan sebuah rukhsah, keringanan yang bersyarat, iaitu mampu berbuat adil. Jika khawatir tidak sanggup berlaku adil, maka cukup untuk satu isteri sahaja. Alasan Islam memperbolehkan rukhsah ini adalah kerana Islam merupakan agama yang selalu melihat realiti dan kebutuhan masyarakat dan sentiasa menjaga akhlak dan kebaikan masyarakat. Poligami adalah solusi dari satu masalah masyarakat seperti penzinaan dan lain-lain. Adapun sebab-sebab yang membuatkan mereka berpoligami adalah seperti berikut. 1. Apabila dalam satu rumah tangga belum mempunyai seorang keturunan sedangkan isterinya menurut doktor dalam keadaan mandul. Padahal dalam perkahwinan yang diharapkan bisa mendapat keturunan, maka poligami merupakan jalan keluar yang boleh dilakukan. Nombor 2. Bagi perempuan yang berhenti haid ataupun menopause lebih cepat datangnya. Sebaliknya, bagi seorang pria walaupun telah mencapai umur tua dan kondisi fiziknya yang sihat dan masih membutuhkan pemenuhan hasrat seksualnya, dalam keadaan ini, apakah dibiarkan seorang lelaki itu berzina, maka disitulah dirasakan hikmah diperbolehkan poligami tersebut. Ketiga, sebagai akibat dalam peperangan
kehidupannya, sejumlah kaum perempuan lebih banyak dibandingkan kaum lelaki. Suasana disebut menimbulkan hal-hal negatif yang bagi kehidupan masyarakat apabila tidak dibuka pintu poligami. Bahkan kecenderungan jumlah perempuan lebih banyak daripada lelaki. Untuk yang keempat, untuk menolong kehidupan seorang perempuan seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Untuk asbabun nuzul, Aisyah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang lelaki yang suatu ketika menguasai anak yatim dan kemudian dinikahinya. Ia mengadakan satu perserikatan harta untuk berdagang dengan wanita yatim yang menjadi tanggungannya. Kerana itu, di dalam pernikahan tidak dapat menguasai seluruh harta perserikatan itu sehingga wanita itu tidak mempunyai kekuasaan apapun. Pengajaran ayat, seorang lelaki yang berpoligami hendaklah berlaku adil terhadap isterinya kerana mereka mempunyai lebih daripada satu tanggungan. Adil yang harus dilaksanakan seperti membahagikan masa yang mencukupi yang disebut sistem giliran bagi mengelakkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Untuk surah ketiga iaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin allazina idza qatalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Terjemahannya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya, apabila mereka menyukat dan menimbang untuk orang lain, mereka kuranginya. Untuk tafsir ayat surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Untuk ayat 1, azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang tegas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahawa Madinah ada seorang lelaki bernama Abu Juhaina. Ia mempunyai dua macam takaran, yang besar dan yang kecil. Bila ia membeli gandum dan atau kurma dari para petani, ia mempergunakan takaran yang besar. Akan tetapi, jika ia menjual kepada orang lain, ia menggunakan takaran yang kecil. Perbuatan seperti ini menunjukkan ada sifat tamak dan mencari keuntungan bagi diri sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Terhadap orang seperti itu, Nabi Muhammad telah memberi ancaman yang tegas sekali seperti tersebut dalam hadis ini. Ada 5 perkara yang perlu dibalas dengan 5 perkara. Tidak pernah satu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah memberikan kaum itu dikuasai musuhnya. Tidak pernah mereka yang memutuskan satu perkara dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan akan tersebar luasnya kekafiran di kalangan mereka. Perzinaan tidak pernah meluas di kalangan mereka secara luas, melainkan akan tersebar luasnya bahaya kematian. Tidak pernah mereka yang curang dalam menakar dan menimbang, melainkan mereka yang kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan dan ditimpa musim kemarau. Dan tidak pernah mereka menahan zakat, melainkan akan diazab dan ditahan hujannya. Kemarau yang panjang. Riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Untuk tafsir ayat 2 dan 3, dalam dua ayat ini, Allah menjelaskan perilaku orang yang menjadi penghuni neraka. Maka adalah orang-orang yang ingin dipenuhi takaran dan timbangannya ketika membeli kerana tidak mahu rugi. Sebaliknya, mereka yang menjual kepada orang lain, mereka akan mengurangi takaran dan timbangannya. Orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangannya mendapat dosa yang besar kerana dengan perbuatan ini, dia dianggap memakan harta orang lain tanpa kerelaan pemiliknya. Allah melarang perbuatan yang demikian itu. Allah berfirman, dan janganlah engkau memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 2.
Yang dimasukkan dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang boleh dilakukan dan dipakai dalam jual beli dalam terkait dengan pengurangan hak orang lain. Banyak sekali yang kita boleh jumpa dalam kehidupan sekarang ini mengurangkan dan merugikan orang lain, seperti menjual tong gas yang isinya tidak sesuai dengan standard dan mengurangi literan besen yang dijual. Penjual kain yang mengurangkan ukuran kain yang dijual, termasuklah dalam pengurangan takaran yang sangat merugikan dan membahayakan adalah rasuah. Pelaku rasuah mengurangkan dana sebuah projek dan berencana semula demi memperolehi keuntungan untuk diri sendiri, atau mengurangkan kualiti bahan yang diperlukan dalam projek tersebut dan menggantikan dengan bahan yang lebih kualitinya rendah. Untuk ayat 2 dan 3 juga, ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi amalan-amalan yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan di akhirat. Ayat senada dengan menyuruh manusia untuk memenuhi dan menyempurnakan timbangan adalah firman Allah. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbangkanlah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah Al-Isra ayat 17. Untuk asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3, Ibnu Abbas meriwayatkan tentang turunnya surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3 pada zaman Rasulullah ketika beliau tiba di Madinah. Penduduk Madinah adalah penduduk yang terbiasa melakukan kecurangan dalam menakar dan ukuran timbang barang dagangan mereka. Atas perilaku yang tidak terpuji itu, Allah menurunkan 3 ayat ini. Hadis riwayat Nasa' dan Ibnu Majah. Untuk pengajaran ayat, kita janganlah menipu dalam timbangan kerana Islam juga melarang kita menjual barangan dengan harga yang terlalu tinggi kerana mengharapkan keuntungan yang besar. Perbuatan seperti itu menurut para ulama kurang mendapat keberkatan ilahi kerana menjual hanya mementingkan keuntungan material semata-mata. Untuk surah keempat ialah surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Terjemahannya, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Untuk tafsir ayat dalam surah Al-Isra ayat 32, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala melarang para sahabatnya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa kepada perzinaan seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara lelaki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsangkan, menonton tayangan sinetron dan filem yang menggambarkan seksualitasi perempuan, dan merebaknya pornografi dan porno aksi. Semua benar-benar melakukan situasi konduktif yang boleh terjadinya penzinaan. Larangan melakukan zina diungkap dalam larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahawa jika mendekati perbuatan zina akan sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seorang akan dapat memahami bahawa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimasukkan dengan perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh lelaki dan wanita di luar pernikahan. Baik lelaki ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dia bukan kerana sebab kekeliruan. Selanjutnya, Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan tersebut pada akhir ayat ini kerana zina benar-benar perbuatan yang keji dan mengakibatkan banyak kerosakan. Di antaranya, 1. Merosakkan garis keturunan yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasib anaknya. Apakah anak yang lahir itu berketurunan atau hasil perzinaan?
Dugaan suami bahawa isterinya berzina dengan laki-laki lain mengakibatkan timbulnya pelbagai kesulitan seperti perceraian dan kesulitan dalam pendidikan dan kedudukan hukum si anak. Keadaan seperti ini menyebabkan terganggunya pertumbuhan jiwa anak dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan. 2. Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat kerana tidak terpelihara kehormatannya. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan kerana anggota masyarakat itu melakukan zina. Ketiga, merosakkan ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seorang perempuan ataupun laki-laki yang telah membuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjelma dan hubungan kasih sayang antara suami dan isteri akan menjadi rosak. Keempat, menghancurkan rumah tangga. Isteri bukan semata-mata menjadi pembuas hawa nafsu, akan tetapi menjadi teman hidup dalam berumah tangga dan meminda kesejahteraan rumah tangga. Oleh sebab itu, apabila suami bertanggungjawab dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka si isteri sebagai penanggungjawab dalam memeliharanya, baik harta maupun anak-anak dan tata tertib rumah tangga itu. Jadi, jika si isteri atau si suami ternoda kerana zina, kehancuran rumah tangga itu susah untuk dielakkan lagi. Kelima, merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan kebimbangan berbagai penyakit kelamin seperti rajisme. Di samping itu, juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS ataupun penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh penderitanya sehingga dia akan mati perlahan-lahan. Secara ringkas, dapat dikemukakan bahawa perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji yang menyebabkan hancurnya garis keturunan, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, kerosakan ketenangan hidup berumah tangga, menghancurkan rumah tangga itu sendiri dan merendahkan martabat manusia. Jika perbuatan itu dibiarkan bermarajalela di tengah-tengah masyarakat, bererti manusia sama darjat dengan binatang. Ayat ini mengandung larangan perbuatan zina dan isyarat akan perilaku orang-orang Arab Jahiliyah yang berlaku boros. Berzina adalah penyebab keborosan. Untuk asbabun nuzul surah Al-Isra ayat 32, dari pelbagai sumber yang telah ditemukan, khususnya dari Ibnu Katsir, bahawa asbabun nuzul turunnya surah Al-Isra ayat 32 ini adalah pada waktu itu seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Dengan tegasnya Rasulullah melarang, maka kemudian turunlah ayat ini. Untuk pengajaran ayat surah Al-Isra ayat 32, kita wajiblah menjauhi zina kerana ia adalah pemula segala kejahatan virtual hinggalah ke realiti yang popular berlaku di zaman sekarang.